Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya ucapkan kepada sidang penonton yang sedang menyaksikan live ini, para followers, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey, insya-Allah siapa yang belum masuk, okay, boleh sama-sama masuk untuk menyaksikan live ni. Okay. Bagi yang sedang melihat live kita pada petang ni, jadi dialu-alukanlah untuk menekan button share ataupun like supaya live kita pada petang ni dapat disebarkan kepada kawan-kawan kita yang lain, yang mana pada petang ni kita akan mengaji bersama-sama, iaitu kita akan membaca ayat daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat yang ke-8, dan kita akan pecahkan hukum-hukum tajwid yang ada pada ayat ke-8 surah Al-Baqarah. Jadi minta jasa baik yang sedang melihat live ini untuk tekan like dan sharekan banyak-banyak kepada rakan-rakan kita yang lain. Okay, yang mana mungkin ada yang tak sempat untuk melihat live ni pada masa sekarang. Okay, mungkin bila kita kongsi, dia boleh tengok pada waktu lain. Okay, baik. Waalaikumsalam Puan Ramlah. Okay, bagi siapa yang baru masuk live ini, insya-Allah boleh sama-sama share, bagi like banyak-banyak. Okay, boleh bagi kalau kita tengok dekat Facebook tu ada emoji love, ada tanda apa, tangan yang good tu. Okey, boleh tekan banyak-banyak. Okay, supaya sama-sama ramai-ramai kita dapat saksikan live pada petang ni, insya-Allah. Okey, terima kasih Puan Ramlah. Okey, baik. InsyaAllah kita buka sesi live kita pada petang ni dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Okey, sebelum tu jelas ke suara saya? Okey, bagi yang dah masuk live ni boleh respon kalau suara saya kurang jelas ataupun tak dengar. Okey, kalau suara saya jelas boleh bagi tahu. Okey, Ustazah, suara Ustazah jelas. Okay, Waalaikumsalam Puan Yeni. Okey, baik, jelas ke suara saya? Okey, bagi yang baru hadir, okey, boleh sama-sama like dan share live kita ni kepada rakan-rakan kita yang lain. Okey, baik. Terlebih dahulu bersyukur kita ke hadrat Ilahi
kerana dengan limpah dan kurnianya kita masih dikurniakan nikmat untuk kita masih dikurniakan nikmat untuk menikmati udara segar di atas muka bumi ini. Okey, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dan tidak lupa juga saya ingin mengucapkan salam awal Muharram, ya, salam al-hijrah untuk tuan-tuan dan puan-puan dan sidang penonton yang sedang menyaksikan live pada hari ini. Alhamdulillah kita telah masuk kepada tahun yang baru, tahun Islam yang baru, iaitu awal Muharram. Okay. Jadi moga-moga dengan masuknya kita ke tahun yang baru ini, moga-moga azam kita untuk memperbaiki diri itu pun ada. Maksudnya setiap tahun baru kan kita ada azam. Jadi insya-Allah moga-moga tahun baru, iaitu kita kira tahun Islam lah. Tahun Islam yang baru pada kali ini kita berazam. Kita sama-sama letakkan azam dalam diri untuk memperbaiki diri kita. Kalau sebelum ni rasa mungkin kurang, rasa kurang dari segi amalan, insya-Allah pada tahun yang baru ni kita tingkatkan lagi amalan kita, kita perbaiki lagi diri kita, insya-Allah. Ya. Moga-moga tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Baik, sebentar. Ya, Waalaikumsalam Puan Nuriani. Baik, minta jasa baik yang baru masuk ke sesi live kita pada petang ni. Okey, boleh sama-sama tekan like dan sama-sama share. Sama-sama share kepada semua rakan-rakan kita yang ada di FB. Moga-moga dengan kita berkongsi live pada hari ini, sama-sama kita akan dapat kebaikannya, insya-Allah. Ya, salam al-hijrah kepada semua sidang penonton, followers, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, baik. Okey, memandangkan hari ini adalah awal Muharram, iaitu baiklah kita kata awal Muharram, tahun barulah. Okay, jadi kita tetapkan, kita set balik kita punya niat untuk perbaiki kita punya amalan, untuk perbaiki kita punya diri. Contohnya untuk kita berazam tahun ini kita nak baca Al-Quran dengan lancar dan dengan tajwid yang betul. Okay, azam kita tahun ni adalah untuk baca Al-Quran dengan lancar. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita membaca Al-Quran dengan lancar ni, kita kata dia ambil masa. Orang putih kata it takes time. It takes time. Dan dia memerlukan proses. Jadi bila kita kata dia macam kita belajar ABC. Kan, macam kita belajar ABC. Dulu kita tak kenal pun huruf ABC. Tapi macam mana sekarang kita boleh baca dengan lancar, kita boleh baca bahasa Melayu dengan lancar, kita boleh mengeja dengan baik sebab kita belajar. Kan, dia makan proses yang lama. Okey, dia ambil masa. Begitu juga dengan kita nak mengaji. Dia akan makan proses. Jadi tetapkan hati dan sentiasa berdoa supaya Allah kurniakan kesabaran kepada kita dalam menuntut ilmu Al-Quran. Kita tak nak habis Al-Quran, maksudnya khatam Al-Quran cepat tapi bacaannya tunggang langgang, panjang pendeknya dilanggar. Jadi kita tak nak macam tu. Biar lambat
biar kita baca lambat, merangkak-rangkak, tapi dengan tajwid yang betul. Kita tak nak laju tapi banyak bacaan yang tak betul. Jadi biar lambat asal selamat. Kita slow and steady je. Okey, boleh? Okey, baik. Selamat datang bagi yang baru hadir ke dalam sesi live kita. Okey, baik. Sebelum kita mulakan, saya lupa untuk perkenalkan diri kerana hari ini hari pertama mungkin tuan-tuan dan perempuan nampak saya di sesi live ni. Boleh panggil saya Ustazah Syafiqah. Okay, saya salah seorang tenaga pengajar di Al-Quran Solution Provider. Okay, jadi salam perkenalan bagi yang belum pernah lihat saya di sesi live di page AQSP. Okay, baik, insyaAllah hari ni saya akan sambung kita punya analisis surah Al-Baqarah ayat yang ke-8. Okay, saya akan sambung hari ini ayat yang ke-8. Okay, tadi sesi tengah hari kita dah bahaskan ayat yang ke-7 kan. Okay, jadi petang ni insya-Allah saya akan kembangkan hukum tajwid yang ada pada ayat yang ke-8 surah Al-Baqarah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menyaksikan live ini, okey, boleh sama-sama, kalau yang ada di rumah boleh buka Quran ataupun boleh sama-sama ikut bacaan saya melalui live ni. Okey, kalau yang ada Quran depan dia, kalau nak buka tu lebih bagus. Okey, surah Al-Baqarah ayat yang ke-8 di muka surat yang ke-3. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan buka Quran, okay, ayat ke-8 ni ada di muka surat yang ke-3. Waalaikumsalam Puan Amy. Okey, baik. Okay, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada yang baru hadir ke dalam live kita. Okay, dialu-alukan untuk share dan like kita punya live, sesi live kita pada petang ni. Okay, insyaAllah sama-sama kita kongsi kebaikan dengan orang lain. Yang mana apabila kita kongsikan perkara-perkara yang baik, okay, insyaAllah dia akan menjadi saham kita di akhirat nanti. Okay, baik, insyaAllah. Sekejap. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sekarang saya akan bacakan terlebih dahulu ayat yang ke-8 daripada surah Al-Baqarah ini. Okey, saya akan bacakan terlebih dahulu sebanyak 2 kali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh sama-sama ikut. Okey, kita baca perlahan-lahan. Okay, kita baca perlahan-lahan. Baik.
Okey, baik. Okey, yang baru hadir, yang baru masuk, salam perkenalan, selamat datang saya ucapkan. Okey, jangan lupa tekan like banyak-banyak, bagi love banyak-banyak. Okey, kalau ada apa-apa persoalan tentang perbahasan kita nanti, okey, boleh utarakan di komen. InsyaAllah saya akan cuba untuk tengok. Okay, baik, insyaAllah kita akan mulakan. Okay, tuan-tuan dan perempuan boleh sama-sama ikut. Walaupun kita berada, apa kita kata, walaupun bukan sesi kita ni bukannya sesi yang bertemu muka, walaupun hanya di alam maya. Jadi insyaAllah, walaupun saya tak dengar apa yang tuan-tuan dan perempuan baca, tapi insyaAllah boleh, tuan-tuan dan perempuan di rumah boleh sama-sama ikut. Okay, petang-petang ni sambil kita santai-santai tu, sambil kita santai, okay, boleh buka, kita tengok live ni untuk sama-sama kita mengaji sama-sama. Okay, baik, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Okay, saya ulang lagi sekali. Okay, ayat ni kita buat potongan di sini. Okay. Maaf. Okay. Okay, sekali lagi saya ulang. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Potongan yang pertama. Wa ma hum bimu'minin. Sekali lagi. Wa ma hum bimu'minin. Okey, boleh tuan-tuan dan perempuan? Okey. Okey, ayat ni kita buat potongan. Okey, tadi saya baca sampai sini, kita berhenti. Kemudian yang ini potongan yang kedua. Okey, baik. Saya akan bahaskan yang potongan yang pertama dahulu. Wa minan nasi. Okey, kalau tuan-tuan dan perempuan lihat di sini, okay, huruf nun yang berbaris atas ini akan terus masuk ke dalam huruf nun yang bersabdu. Okey. Jadi, okey, kenapa terus masuk? Okey, kalau tuan-tuan dan perempuan lihat di sini, okey, kita jumpa alif lam. Okey, kita jumpa alif lam. Okey, ini alif lam apa tuan-tuan dan perempuan? Okey, ini nama dia alif lam syamsiah. Okey, dalam Al-Quran kita ada dua jenis alif lam, iaitu alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Jadi ini adalah alif lam syamsiah. Kenapa? Okey, tanda untuk kita kenal
alif lam syamsiah ataupun alif lam qamariyah adalah alif lam syamsiah, ya, alif lam syamsiah adalah hamzah wasal. Okay, ada hamzah wasal di hadapan. Okey, ini kita panggil hamzah wasal. Huruf alif dan di atasnya ada kepala huruf sad. Okay, itu nama dia hamzah wasal. Dan selepasnya adalah huruf lam. Okay, huruf lam. Huruf lam tu kosong. Okay, huruf lam tu kosong. Tiada apa tanda atas huruf lam tersebut. Okay. Dan huruf selepas huruf lam, okay, kalau tengok di sini, huruf selepas huruf lam mesti huruf yang bersabdu. Okay. Itu nama dia alif lam syamsiah. Jadi lam di sini takkan dibaca. Okay. Lam di sini takkan dibaca. Jadi sebab tu huruf nun ni terus masuk ke dalam huruf nun yang bersabdu. Wa minanna. Kalau alif lam qamariyah, tanda kita nak kenal dia adalah kita akan jumpa hamzah wasal, kemudian kita akan jumpa huruf lam yang ada tanda sukun di atas. Okay? Yang ada tanda sukun di atas. Jadi lam tu akan dibunyikan. Okay, sekiranya ada tanda sukun di atas lam tu akan dibaca. Tapi untuk yang ini, okay, tuan-tuan dan puan-puan tengok, lamnya kosong dan huruf seterusnya adalah huruf sabdu. Jadi lam ini tidak akan dibunyikan. Jadi bacaannya terus masuk ke huruf sabdu ni. Wa minanna. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan? Okey, baik. Seterusnya, okay, kita lihat sekejap. Kita lihat atas huruf, maafkan saya. Okey, maafkan saya. Okey, boleh dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan lihat di sini. Okey, atas huruf nun ini ada tanda sabdu. Okey, apabila kita jumpa huruf nun ataupun huruf mim yang ada tanda sabdu di atasnya, maka kita kena bacanya dengan dengung 2 harakat. Ya, kena baca dengung 2 harakat. Okey, tak boleh kurang. Sekiranya kurang daripada 2 harakat, itu kita tak panggil dengung. Okey, bukan dengung namanya. Jadi syarat dengung adalah minimum 2 harakat. Okay, jadi bacanya wa minanna. Dengung. Wa minanna. Okey, boleh? Okey, sekejap. Okey, bagi yang baru hadir, boleh sama-sama share kita punya live pada petang ni pada rakan-rakan yang lain. Semoga kita sama-sama dapat belajar baca Al-Quran dengan tajuk yang betul. Okey, baik. Seterusnya, sebelah huruf nun, okey, kita jumpa huruf alif. Okay, sebelah huruf nun kita jumpa huruf alif. Huruf alif yang kosong. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, huruf alif ni adalah huruf mad. Okey, huruf mad. Okay, sebagaimana yang kita tahu, huruf mad ada 3. Okay, huruf mad ada 3. Huruf alif, waw dan ya. Dan huruf mad ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada syarat dia. Dia ada syarat dia. Kalau tak cukup syarat, maka kita tak akan baca dia dengan mad. Okay. Sekiranya huruf mad itu huruf alif, huruf sebelumnya mesti berbaris atas. Dan sekiranya huruf mad itu huruf waw, huruf sebelumnya mesti berbaris hadapan. Okey, sekiranya huruf mad itu huruf ya, huruf sebelumnya mesti berbaris bawah. Okey, jadi di sini kita lihat ada alif yang kosong. Okey, tidak diberi tanda apa-apa dan huruf sebelumnya adalah huruf nun yang berbaris atas. Jadi jadi terjadinya di sini hukum mad asli. Mad asli akan dibaca dengan kadar 2 harakat. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan? Okey, saya ulang lagi sekali. Wa minan
nasi. Okey, sekali lagi. Wa minan nasi. Okey. Boleh? Baik. Okey, seterusnya. Man yaqulu. Okey, di sini tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat kita jumpa huruf nun mati. Okey, huruf nun mati bertemu dengan huruf ya, yang mana di sini terjadinya hukum idgham bi gunnah ataupun nama lain dia idgham ma'al gunnah. Okey, maksudnya apa? Kita memasukkan bacaan nun mati ini ke dalam huruf idgham, iaitu ya. Okey, jadi bacaannya akan jadi may yaqulu. Idgham bi gunnah, iaitu masuk dengan dengung. Masuk dengan dengung. Cara yang tak betul adalah man yaqulu. Okey, itu bacaan yang tidak betul. Yang mana bunyi nun itu kita jelaskan, itu bukan sekiranya bunyi nun itu kita jelaskan, dia tak jadi hukum idgham. Okey. Jadi cara untuk kita kenal dalam Al-Quran, cara untuk kita kenal nun itu perlu dibaca jelas ataupun perlu dimasukkan ataupun disamarkan adalah, sekiranya nun itu perlu dibaca jelas. Jadi sekiranya nun itu perlu dibaca jelas, akan ada tanda sukun di atasnya. Akan ada tanda sukun di atasnya. Dan tanwin iaitu baris dua akan selari. Ya, baris dua di atas yang selari, baris dua di bawah yang selari, dan tanwin baris hadapan 69 kita panggil. Itu adalah untuk bacaan yang jelas. Sekiranya begini, kalau kita jumpa nun mati yang tak ada tanda apa-apa ke atas dia, yang ni kita baca dia sama ada dengan memasukkan ataupun dengan menyamarkan bacaan. Jadi untuk di sini terjadinya hukum idgham bi gunnah. Jadi cara bacaannya adalah bunyi nun mati ini akan dimasukkan ke dalam huruf ya, dengan dengung, 2 harakat. Jadi baca dia may yaqulu. Sekali lagi, may yaqulu. Okey, boleh? Okey, tuan-tuan dan perempuan jelas? Okay, kalau ada apa-apa persoalan, insya-Allah boleh utarakan di komen. Okay. Baik, boleh sama-sama sharekan live ini. Okay, boleh bagi like banyak-banyak. Okay, baik, kita teruskan. May yaqu. Okey, ku di sini. Okey. Okey, di sini kita bacanya dengan kadar 2 harakat. Okey, 2 harakat kenapa? Kerana terjadinya hukum mad asli di sini. Okey, kenapa mad asli? Kerana huruf waw adalah huruf mad dan huruf sebelumnya menepati syarat, iaitu berbaris hadapan. Jadi terjadilah hukum mad asli. Jadi kita akan baca dia dengan kadar 2 harakat. Okey, baik. Okey, sama-sama ikut saya. May yaqulu. May yaqulu. Okey, boleh? Okey, baik. Kita pergi kepada yang seterusnya. Amanna. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey, di sini kita jumpa huruf hamzah bertemu dengan huruf mad. Okey, kita nampak macam mad asli kan? Okey, kita nampak macam mad asli, tapi hukum yang terjadi di sini adalah mad badal. Iaitu dalam bahasa Melayu ni adalah mad tukaran.
Okay, mat tukaran ataupun mat ganti. Badal tu maksudnya ganti. Jadi apabila huruf hamzah bertemu dengan huruf hamzah bertemu dengan huruf mat, kita akan baca dia dengan kadar 2 harakat. Okay. Okay. Jadi di sini huruf hamzah bertemu dengan huruf alif. Okey, boleh jadi dia bertemu dengan huruf waw ataupun huruf ya. Okey, 3 huruf mat tu. Huruf alif, waw ataupun ya. Dan huruf hamzah akan mengikut baris huruf hamzah akan mengikut huruf mat di sebelahnya. Okey, sekiranya huruf mat di sebelah ni itu adalah huruf alif, maka hamzah akan dibaca dengan baris atas. Okey, sekiranya huruf mat sebelah huruf hamzah itu huruf waw, jadi huruf hamzah akan dibariskan dengan baris hadapan. Okey, sekiranya selepas huruf hamzah itu huruf mat ya, maka huruf hamzah akan dibariskan dengan baris bawah. Okey, boleh tuan-tuan dan perempuan, ini namanya mat badal. Dan cara bacanya adalah sebanyak 2 harakat. Okay. Manna. Okey, kita jumpa lagi sekali nun yang bertanda sabdu. Okey, apabila jumpa nun yang bertanda sabdu, maka terjadinya hukum wajibul gunnah. Okey, iaitu kita wajib mendengungkan bacaan dengan kadar 2 harakat. Baik. Amanna. Dengung 2 harakat. Baik. Seterusnya, kita nampak lagi huruf alif mat. Jadi di sini terjadinya mat asli, maka bacaannya adalah 2 harakat juga. Amanna. Okey, boleh? Baik. Seterusnya. Okey. Seterusnya kita jumpa kalimah Allah. Okey, tuan-tuan dan puan nampak di situ kalimah Allah. Baik. Okey, kalimah Allah ataupun nama lainnya kita panggil lafzul jalalah. Kalimah Allah ini ataupun lafzul jalalah ini ada ketikanya kita akan baca dia dengan nipis dan ada ketikanya kita akan baca dia dengan tebal. Okey, bila masa tu? Okey, bila masa nak kena baca nipis, bila masa nak kena baca tebal. Okey, cara dia adalah sekiranya huruf sebelum kalimah Allah itu berbaris bawah. Okey, seperti ini. Okey, ba berbaris bawah, jadi bacaan kita harus nipis. Okey, macam mana bacaan nipis? Billahi. Okey, sekali lagi. Billahi. Okey, boleh tuan-tuan dan perempuan? Okey. Okey, bila masa pula kita nak baca dia dengan tebal? Bila mana huruf sebelum kalimah Allah itu berbaris atas ataupun berbaris hadapan. Okey. Contohnya, sekiranya ba ini berbaris hadapan, berbaris atas. Okey, jadi kita akan baca dia dengan tebal. Wallahi, contoh. Okey. Ataupun sekiranya ba ini berbaris hadapan, kita akan baca dia dengan tebal juga. Wallahi, contoh. Okey, jadi di sini ba-nya berbaris bawah. Jadi huruf yang berbaris bawah berjumpa dengan lafaz Allah, iaitu lafzul jalalah. Jadi kita kena baca dia dengan nipis. Billahi. Okey, boleh tuan-tuan dan perempuan? Okey, baik, sebentar. Waalaikumsalam Puan Ina. Okay, selamat datang.
Baik, kalau ada yang sedang menyaksikan live ini, okey, dialu-alukan, dialu-alukan untuk menekan butang share, sharekan kepada seramai yang mungkin. Semoga dengan asbab sekecil-kecil kita kata, walaupun kebaikan, kita kata walaupun sekadar share sahaja, insya-Allah kebaikan tu akan tersebar kepada orang lain. Okey, baik, kita teruskan. Okey, jelas yang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita kena baca dia dengan nipis. Billahi. Baik, seterusnya. Wa bil yaumi. Okey, di sini kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, kita jumpa alif lam lagi sekali. Okay, kita jumpa alif lam. Okey, ini sebagaimana yang saya bagi tahu tadi. Okey, dalam Al-Quran ada dua alif lam, satu syamsiah dan satu qamariyah. Yang ini adalah alif lam qamariyah. Okey, kenapa alif lam qamariyah? Kerana lamnya ada tanda sukun di atas. Jadi kita akan bunyikan lam ini. Jadi cara bacanya adalah wabil yaumi. Okey. Baik. Okey, seterusnya yaumi. Okay. Yaumi. Okey, di sini terjadinya hukum madlin. Okey, hukum madlin ni melibatkan huruf waw ataupun ya yang bertanda sukun. Okay. Madlin akan melibatkan huruf waw ataupun ya yang bertanda sukun, dan huruf sebelumnya mesti berbaris atas. Huruf sebelumnya mesti berbaris atas. Jadi cara bacaannya adalah sebanyak 2, 4 ataupun 6 harakat. 2, 4 ataupun 6 harakat. Wabil yaumi. Sebagai contoh, sekiranya kita nak berhenti di kalimah ni, kita boleh pilih sama ada kita nak baca dengan 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Ni wabil yaum. 2. Contoh 4 harakat. Wabil yaum. Contoh 6 harakat. Wabil yaum. Boleh? Jadi, sekiranya kita nak berhenti di sini, tapi sekiranya kita nak sambungkan bacaan, kita baca wabil yaumi. Boleh? Baik. Seterusnya, kita jumpa lagi alif lam. Maaf, ini kesilapan teknikal sikit ni. Dia terpisah pula ejaan dia. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok Al-Quran, ejaan dia bersambung. Baik, ini alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah kerana lamnya ada tanda sukun dan kita akan bunyikan lam ini. Jadi mim baris bawah ini akan terus masuk ke dalam lam yang bertanda sukun. Jadi baca dia wabil yaumil akhir. Okey, boleh? Wabil yaumil. Okey, seterusnya di sini kita jumpa lagi huruf hamzah. Huruf hamzah bertemu dengan huruf mad alif. Jadi baca dia, okey, nama hukum dia adalah mad badal. Jadi bacanya adalah sebanyak 2 harakat. Kemudian kita akan berhenti di sini. Kita berhenti di sini. Jadi apabila berhenti di sini, huruf ra ini kita akan matikan. Huruf ra ini kita akan matikan. Dan ra ini perlu dibaca dengan cara bacaan ra nipis. Kerana ra ini dimatikan dan huruf sebelumnya berbaris bawah. Jadi kita perlu baca dia dengan bacaan ra nipis. Okey, macam mana bacaan ra nipis? Mulut kita kena senyum. Mulut kita kena senyum. Okey, saya bacakan.
Wabil yaumil akhir. Kena senyum. Wabil yaumil akhir. Okey. Senyum baru dia jadi nipih. Kalau kita muncung mulut, dia tak jadi nipih, dia jadi tebal. Saya bagi contoh. Okey, cara bacaan yang kurang tepat. Wabil yaumil akhir. Okey, tu tak kena. Okey, dia jadi tebal. Yang ni ra di sini perlu dibaca nipis kerana ra kita matikan dan huruf sebelumnya berbaris bawah. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan? Baik, kita ulang dari awal untuk potongan pertama. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Okey. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Okey, jelas semuanya? Baik, kalau ada apa-apa persoalan boleh utarakan di komen. Baik, kita sambung. Okay, kita sambung potongan yang kedua. Wa ma. Okey, di sini kita jumpa alif mad dan huruf sebelumnya berbaris atas, maka terjadinya hukum mad asli yang akan dibaca dengan kadar 2 harakat. Wa ma. Kemudian hum bi. Mim mati, kita jumpa mim mati bertemu dengan huruf ba. Terjadinya hukum ikhfa syafawi di sini. Ya, hukum apa? Hukum ikhfa syafawi. Mim mati bertemu dengan ba. Okay, jadi bacaannya perlu, bunyi mim mati ini perlu disamarkan. Okay, perlu disamarkan, iaitu tidak dibaca dengan jelas. Hum bi. Okay, boleh? Okay, bacaannya perlu didengungkan sebanyak 2 harakat. Baik, seterusnya bimu'minin. Okey. Di sini terjadinya hukum mad arid li sukun. Okay, yang mana kita baca dia dengan kadar 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey, mad arid li sukun ni, mad arid li sukun ni biasanya berlaku apabila kita nak berhentikan bacaan. Iaitu okey, maafkan saya. Mad arid li sukun akan terjadi apabila kita nak berhentikan bacaan. Sekiranya kita nak kita nak menyambung bacaan, maka dia tak akan jadi mad arid li sukun. Dia akan jadi mad asli bi mu'minina. Kalau macam tu, dia tak akan jadi mad arid li sukun sebab kita sambung bacaan. Kalau kita berhenti bi mu'minin, maka dia akan jadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun boleh dibaca dengan 2 atau 4 ataupun 6 harakat. Okey, boleh. Okey, selamat datang Puan Rohani. Okey. Okey, semua jelas tentang hukum-hukum tajwid yang kita dah pecahkan ni? Okey, baik. Saya akan bacakan lagi sekali daripada awal. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh sama-sama ikut. Okey, saya akan ulang daripada awal. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah ataupun di mana-mana sahaja yang sedang menyaksikan live ini, boleh sama-sama ikut.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صدق الله العظيم. Okay, baik. Okay. Oh, Puan Ramlah tak dapat nak daripada wabil yaumil akhir. Line okey ke? Mana tu? Tak. Tadi kamera yang kedua ke kamera mana? Oh, kamera. Ni mana baru pula. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah selesai kita menganalisis ayat yang ke-8. Okey, jadi moga-moga dengan sedikit perkongsian pada petang ini, saya harap tuan-tuan dan puan-puan serta sidang penonton yang menyaksikan live pada petang ini dapat manfaat. Okay, tak banyak pun tak apa, sikit, moga-moga yang sikit tu dapat kita jadikan amalan. Jadi semua yang menonton live ni, Puan Ramlah nak pergi ke tandas kejap. Okey, tak apa. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang masuk live pada petang ini, dialu-alukanlah untuk share. Dialu-alukan untuk share dan like. Share dan like, share dan like live ni. Moga-moga kebaikan yang walaupun sedikit, kita kata kebaikan yang kita buat ni dapat orang lain juga rasa. Mungkin ada yang tak berkesempatan untuk tengok live ni, jadi tak berkesempatan nak tengok live ni pada waktu ni, mungkin dia ada kerja lain. Jadi siapa-siapa yang ada peluang, diberikan peluang oleh Allah untuk tengok live pada petang ni, jadi kongsilah sama-sama dengan orang lain supaya orang lain juga turut mendapat manfaatnya. Jadi insya-Allah saya rasa sampai di sini saja. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.